Okey, semalam kita dah belajar. Cikgu ulang balik. Kita imbas kembali. Kita belajar semalam pasal ahli matematik iaitu Rindy Cartes yang memperkenalkan tajuk koordinat. Kemudian kita ada belajar juga maksud jarak dan seterusnya kita terbitkan rumus untuk cari jarak. Okey, hari ini kita akan belajar cara nak kira jarak di antara dua titik pada satah. Okey, hasil pembelajaran ni maksudnya apa yang kamu akan dapat setelah habis belajar tajuk ni. Yang pertama sekali, mengetahui jarak di antara dua titik pada satah Cartes dan menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak. Okey, kalau kamu tengok dekat sini kan, dekat dalam slide ni, jarak di antara dua titik, dia ada dua formula yang kamu boleh cari. Yang pertama, formula jarak yang diberi dekat bawah ni, X2 tolak X1 punca kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 punca kuasa 2. Dan lagi satu, kamu boleh juga guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kalau dia akan bagi nilai dekat sini antara nilai dekat A dan juga nilai dekat B. Dia tak kisahlah dia 100 cm ke, kalau dia contohlah kalau soalan dia tak bagi tau koordinat dekat sini, so dia akan bagi dekat A. So bila dia bagi dekat A, kamu boleh guna yang ni dalam kotak ni, teorem Pythagoras untuk cari jarak. Kalau diberi titik koordinat antara hujung ni dengan hujung ni, so kamu boleh guna formula jarak yang ada dalam kotak bawah ni. Faham tak? Faham ke? Ke laju sangat? Laju tak cikgu cakap? Faham kan? Okey. Tak, jangan cakap, komen tau. Cikgu tak dengar korang cakap. Lepas tu, okey, contoh kalau kamu buka buku teks kan, muka surat. Okey, faham. Okey, kalau buka buku teks, muka surat 127, dekat bawah tu contoh 4. Okey, kalau kamu tengok dekat situ, dia suruh hitung jarak di antara titik A dengan titik B. Nak hitung jarak dekat untuk titik A dengan titik B, dia dah dekat sini kita dah tahu dia punya koordinat B ialah 6, 1. Kalau untuk A ialah 1, 7. Okey, jadi kita masukkan je dalam formula yang diberi. Contohlah, yang ni X1, yang ni Y1 kamu, X2, Y2. So kita ambil X2, 6, tolak dengan 1 square tambah dengan Y2, 1 tolak 7 square. 6 tolak 1. Lepas tu punca kuasa 2. 6 tolak 1 kita akan dapat 5 square root kan, punca kuasa 2, tambah 1 tolak 7 kita akan dapat negatif 6. Negatif 6 kuasa 2. Kemudian kita akan kira macam biasa, 25 tambah 36. Boleh tak siapa-siapa tekan kalkulator? 25 tambah 36 dapat berapa? Ada kalkulator tak depan kamu? Dapat 61. Bila 61 punca kuasa 2 kita tekan kalkulator dapat berapa ni? Salah lah. Bukan 61 je. Ada kalkulator tak depan korang ni? Depan kamu semua ni? 55, 25, 6, 36, 61. Itulah 61. Sekejap. 61, so kita akan dapat jawapan dia 7.81. So kalau dia tak beri apa-apa unit, kita tulis je unit 7.81 unit. Kalau dia bagi ni simbol dalam cm ke kilometer, baru kita tulis. Cikgu salah tengok. Sepatutnya sini bukan 6. Sini sepatutnya 5. Sini. Salah tengok. Nanti sini tukar 5. 4, 16. 16 tambah 3, 6. 52.
So kalau 52 kita dapat 7.21. Okey, ni cara pertama kalau kamu nak kira. Ni cara pertama, kita akan guna formula ni. Kalau cara kedua, kita boleh guna teorem Pythagoras. Pythagoras contohnya C A square tambah B square. Yang ni macam mana kita nak tengok? Contohlah, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita masukkan 6 square tambah dengan B. B yang bawah 1, 2, 3, 4. So kita dapat 4. 4 square. 36 tambah 16. Kita akan dapat 52. 52 kita akan dapat 7.21 unit. Okey, ni untuk contoh 4. Untuk soalan pertama. Kemudian kita tengok pula dalam buku teks muka surat 128. 128 contoh 5. Kita tengok dekat bawah tu. Untuk soalan A, okey, contohnya macam untuk soalan A ni, dia tak bagi tahu dia punya titik koordinat dekat Q dan juga dekat P. So kalau dia tak bagi, kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, untuk teorem Pythagoras, so kita masukkan je lah dia punya nilai. Untuk cari PQ, kita ambil nilai sini. Contohlah, sini O kan, kita letak PO square tambah dengan OQ square. Kita puncakan kuasa 2. PO nilai 3, kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So kita akan dapat 9 tambah 25. 9 tambah 25 kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 34. 34 lepas kita tekan kalkulator punca kuasa kita akan dapat 5.83. 5.83 cm. Faham tak? Hakim faham tak? Syafinas, Hamzah, Alia, Doko, Faris. Okey, untuk soalan yang B pula, untuk soalan seterusnya. Okey, yang ni dia diberi, kita punya koordinat diberi. So kita boleh guna formula jarak. Formula jarak kita masukkan dalam formula tersebut untuk cari nilai. Thank you Hamzah. Untuk cari nilai PQ, kita masukkan. Contohlah kita sini ambil X1, Y1, X2, Y2. So Y2 kita adalah 4. 4 tolak negatif 2. Jangan lupa negatif dekat sini. Sebab dia punya koordinat diberi adalah 2. Tambah dengan 1 tolak 6. So kita akan dapat berapa? 4 tambah 2 dan juga negatif 5 punca kuasa 2. So kita akan dapat 6 square tambah negatif 5 kan. 6 kuasa 2 kita akan dapat 36 tambah 25. 36 tambah 25 kita akan dapat 61. So bila tekan kalkulator kita akan dapat 7.81 unit. Kita tak bagi formula apa-apa, kita kena tulis unit. Okey, untuk dalam untuk contoh 6 buku teks muka surat 129, kalau kita tengok untuk penyelesaian masalah, dia ada 4 step. Kalau berdasarkan kepada soalan yang perlu selesaikan masalah. Okey, untuk contoh 6, kita tengok soalan dia, hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu bagi segitiga ialah A11, B34, C56. Okey, yang first kali kita kena memahami masalah. Masalah tu dia dah bagi tahu kata segitiga sama kaki itu ABC. ABC ni ialah segitiga sama kaki.
Dan dah diberi untuk setiap bucu, iaitu A dia bagi 1, 1, B dia bagi 3, 4, C dia bagi 5, 1. Okey, untuk merancang strategi. Untuk merancang strategi, kita kena lukis dulu. Kalau kamu tengok dekat atas ni, atas kanan ni, kan, kita bahagi sebab kita nak cari jarak untuk BC, sini B, sini C. Jadi kita kena bahagikan segitiga ni kepada dua lah, kepada dua bahagian. Okey, untuk cari nilai BC. So, kalau kita nak cari perimeter, kita kena tahu nilai AB, nilai BC dan juga nilai AC. Okey, untuk merancang strategi mula-mula kita kena cari nilai BC. Untuk cari nilai BC, kita contohlah dekat sini kan. Sini kita letak Q lah dekat sini. So sini Q contohnya. Kalau Q, C dia, kita punya titik koordinat ialah 5, 1. B ialah 3, 4. Dan juga Q ialah 3, 1. Untuk cari nilai BC tadi, contohlah Q yang 3, 1. Sini. Okey, 3, 1. So untuk kita cari nilai BC, kita masukkan dalam formula jarak. Jarak BC X2, Y2, kita ambil X2, 5 tolak dengan 3 square tambah dengan 1 tolak 4 square punca kuasa 2. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. 2 kuasa 2 tambah 1 tolak 4 dapat negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 punca kuasa. Dan sini dapat 4 tambah negatif 3 kuasa 2 dapat 9. Kan? 9 tambah 4 dapat 13. So kita akan dapat berapa? Kita dapat 3.60. Okey, untuk jarak BC, jarak BC kiranya dah samalah dengan AB. Okey, lepas tu untuk kira perimeter, kita kena ambil AB tambah dengan BC tambah dengan AC. Kita tahu AB ialah 3.6 tambah 3.6 sebab dia segitiga sama kaki. So nilai untuk AB dan juga BC mestilah sama. Okey, untuk AC berapa? 5 tolak dengan 1 kita akan dapat 4 unit. So kita akan kira kita dapat 11.2 unit. 11.2 unit. Okey, so maka perimeter segitiga bagi ABC ialah 11.2 unit. Setakat sekarang faham tak? Sampai contoh 6 ni. Faham ke tak faham? Okey, untuk soalan yang seterusnya, untuk contoh 7, faham? Okey. Okey, untuk contoh 7, Irfan, nanti WhatsApp cikgu. Tanya yang mana tak faham, cikgu ajarlah. Okey. Untuk contoh 7, buku teks buku surat 129 dekat bawah tu. Okey, contoh 7 diberi jarak AB. Jarak AB ialah 10 unit. 10 unit. So kita punya pernyataan untuk masalah dia ialah kita kena cari nilai B. Okey, cari nilai B. Kemudian untuk merancang strategi, langkah yang kedua, dia dah bagi jarak AB sama dengan 10 unit. Okey, kemudian kita rumus untuk jarak X2 tolak X1 square root tambah Y2
tolak Y1 punca kuasa 2. Okey, kemudian yang tu kita akan guna rumus untuk jarak. Okey, untuk seterusnya kita akan melaksanakan strategi. So dia dah diberi kita punya jarak untuk AB adalah 10. So kita tulis je 10 sama dengan, kita ambil yang ni X1 lah. X1, Y1. X2, Y2. X2, 6. 6 tolak V. Kita masukkan balik. Kuasa 2 tambah dengan Y2, 9 tolak 3. 6 tolak V, kuasa 2 tambah 9 tolak 3 dapat 6. 6 kuasa 2. And then 10 sama dengan 6 tolak V. Kali balik yang tadi. Tambah dengan 36. Okey, untuk kita hilangkan punca kuasa 2 sebelah kiri 10 ni, kemudian kita akan cancel macam tu. 6 tolak V tambah dengan 36. Seterusnya ni 100 tau. 10 kuasa 2 tolak 36. 6 tolak V. 10 tolak 100 tolak 36 dapat apa? Tolak 36 dapat 64. 64. Ni jangan lupa kuasa 2. Kita tak ni tadi. Kuasa 2 kita kena ikut balik. Okay, and then sini 36. 6 tolak V. Punca kuasa 2 dekat sebelah kiri. Sini 6 tolak V. Kemudian kita akan dapat 8. Betul kan 8? Betul. So 6 tolak V. Kita akan cari nilai V. V ialah, kita bawa pindah sini, V kita akan dapat positif. So 6 tolak dengan 8. So kita akan dapat nilai V ialah negatif 2. Jadi kita dah dapat nilai V ialah negatif 2. So kita kena buat kesimpulan. Maka koordinat bagi V ialah negatif 2. Setakat sekarang faham tak? Kalau tak faham, komen je lah. Kalau cikgu cakap laju ke apa ke, cakap je. Kalau nak suruh ulang balik ke, tak faham ke, faham tak? Yang lain selain pada Hamzah, faham? Yang lain-lain? Okay, untuk soalan seterusnya, boleh. Okay, thank you. Untuk soalan seterusnya, 2A. Untuk 2A, kita tak tahu nilai koordinat untuk A dengan B. Dia ada bagi nilai dekat 2 ni dan juga 4. So kita guna teorem Pythagoras. Kita akan cari AB sama dengan, contohlah sini Q kan. So kita akan ambil AQ kuasa 2 dan juga QB kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, AQ 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Kita akan dapat sini 4. 4 tambah dengan 16. 4 tambah 16, 20. So kita tekan kalkulator 20, kita akan dapat 4.47 cm. Dia dalam cm sebab dah diberi dekat soalan dalam cm. So kalau dia bagi sini M, kita kena tulis M lah. Okey. Tapi dalam soalan dia tulis cm. Okey, untuk B pula sama juga. Kita guna teorem Pythagoras juga sebab dia bagi nilai. Okey. Untuk yang ni pula AB kan. AB contohnya sini kita letak P lah. Sini contohnya P. So AP kuasa 2 tambah dengan PB. AP kita masukkan nilai 600 kuasa 2 tambah dengan PB 1200 kuasa 2. And then punca kuasa 2 600 kuasa 2 dapat berapa? 120. 144 44 0 0 0 0. Okey, nilai dia besar kan? Besar yang ni kan? Okey, and then kita tambah 360,000 ni. Dan kita akan dapat 1800,000.
And then kita tekan calculator akan dapat 1341.64 cm. Sama juga dekat soalan dia beri cm. So kita kena tulis jawapan akhir dia cm. Okay, untuk C pula dia dah bagi tau titik koordinat. Contohnya dekat apa lah pula, A kan, A dia bagi berapa? Dekat A dia bagi -2 dengan 1. Dekat B dia bagi 10 dengan 4. So kita masukkan je dalam formula jarak ni. Sebab kita dah tahu dia punya titik koordinat dia. So untuk AB sama dengan, okay, sini X1, Y1, X2, Y2 kan. Okay, 10 tolak -2 kuasa 2, dalam formula dia kuasa 2 kan. Tambah Y2 dia berapa? 4. 4 tolak 1 kuasa 2. Kemudian 10 tambah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kemudian 12 square tambah 3 square. 12 punca kuasa 2. 12 kuasa 2. Kita akan dapat 144 tambah 9. 144 tambah 9 kita akan dapat 153. 153 tekan kalkulator akan dapat 12.37 unit. Okay, yang ni dia tak bagi dalam unit dia apa-apa, cm ke apa tak bagi. So kita kena tulis unit. Kemudian untuk yang D pula, ini untuk C yang tadi. Untuk D pula, untuk D kita punya A di berapa? 4, negatif 4. Negatif 4 dan juga 4. Kalau B 5 dengan negatif 3. Okay, kita masukkan dalam formula tadi balik. Formula yang atas ni sama juga. AB. Okay, ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Kemudian 5 tolak dengan negatif 4. Kuasa 2 tambah dengan negatif 3 tolak 4. Punca kuasa 2. Okey, 5 tambah 4, 9. 9 kuasa 2, negatif 7. 7 kuasa 2. 9 kuasa 2 kita akan dapat 81 tambah negatif 7 kuasa 2 dapat 49. Okey, tekan kalkulator 81 tambah 49 dapat dapat berapa? 130. Okey, untuk soalan nombor 5. Nombor 5 kita tengok titik A. Titik A ialah KM. KM. Okey, K dekat sini. K dia punya koordinat ialah negatif 3 dengan 8. Kalau M pula ialah 1, 4. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula yang dekat atas ni. Ni X1, Y1, X2, Y2 kan. Tu tolak 1 tolak negatif 3 kan. 1 tolak negatif 3 kuasa 2 tambah dengan Y. Kita ambil Y2, 4 tolak dengan 8 kuasa 2. Okay, punca kuasa 2, 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Kita akan dapat 4 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Okay, and then 16 tambah dengan 16 dapat 16, 32. 5.66 unit. Untuk B pula, kita tengok kalau B, okay, dekat M dia punya koordinat ialah 1 dan juga 4. Kalau dekat L, okay, dan juga kalau untuk L ni sama juga. L ni dia punya koordinat 6 dan juga 7. Okey, dia sama juga dengan yang sebelum ni. Sebelum ni macam kita cari masukkan dalam formula. Yang ni pun kita kena masukkan dalam formula ni juga. Okey, lepas tu nanti kira macam biasa akan dapatkan
jarak untuk ml ni lah. Okay, kalau cikgu nak kamu sambung, nombor 5 ni dekat rumah boleh kan? Nombor 5, sambung yang BCD. Boleh je Okay, nanti cikgu tulis dalam grup WhatsApp kan. Nombor 5, 678. 678 dekat muka surat 131 dekat bawah tu. Tapi mudah je ni. Esok kita bincang kan muka apa? 11.10 kan? Okay, yang kita belajar pada hari ini ialah formula jarak. Formula jarak yang X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dia juga Y2 tolak Y1 kuasa 2 kan? Okay, yang ni kalau kita akan guna kalau diberi koordinat dalam soalan. Kalau dia tak bagi, kita akan guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras tu contohnya kan. Okay, contohnya kan, segitiga A, B, C. So, kita akan cari A square tambah B square punca kuasa 2. Okay. So, kita akan dapat nilai. Okay, itu yang kita belajar pada hari ini. Okay.